Faris Khan mana Faris Khan? Faris Khan, Syami, Haziq. 3 orang ni. 4 orang. Joshua cepat isi Joshua. Attendance. Okay, please call them, contact them for me. Syami. Okay, Haziq ni. Ni Haziq, siapa dekat dengan Haziq? Cikgu, Ya. yang kelas kod tu apa? Sorry, saya lupa. Hashtag will do my best. Hashtag apa? Will do my best. Will do my best. Makasih cikgu, sorry. Okay. Okay, Faris Khan siapa boleh contact ni? Faris Khan. Akid. Boleh contact Faris Khan? You dekat dengan dia kan? Akid, are you here? Muhammad Akid. Muhammad Amin ada? Amin ada tak? Akid. Ada. Ada. Akid mana Amin? Akid. Tak tahu. Tak tahu. Okay. Amirul? Haikal? Hafiz? Zul Hafiz? Yes sir. Mana Han? Han saya tak pasti lah. Tadi kelas pun dia tak datang. Tak datang tadi? Okay lah. Okay, so Fikri dapat tak kejut Syami? Dapat saya. Dia tengah basuh muka saya. Alright. Okay, so let's start. Okay, kita start dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Okay, so kita bincang soalan semalam. Semalam kita sampai soalan nombor 6. Untuk soalan Pahang, kemudian soalan Selangor, soalan yang terakhir. So cikgu tadi nak bincang 2 soalan tu lah. Okay, so let's open the question. Okay, so soalan Pahang ni I think tak ada isu sangat. Tak ada isu sangat sebab soalan dia senang lah. Masa cikgu je kena buat lah baru itu senang ke susah. Kalau tak buat memang tak tahu. Okay, so semalam kita bincang sampai soalan, I think 2 soalan yang terakhir. Ini pun kita, ini senang tak apa. Okay, ini pun kita dah bincang semalam. Fill in the blank for program code text 10 integer, input from user and store them in an array. Find the largest and smallest element of the array. Okay, so dekat sini dia nak kita cari largest and smallest. Nak cari largest and smallest, maknanya minimum, maximum dan minimum lah. Okay, kemudian dia kata dia dah bagi parts of the program, so you need to fill in the blanks. Okay, and then it take 10 integer input from user. So 10 ni adalah input from user, then store it in an array. So kalau nak buat array kena tahu size. So size dia kat sini adalah bersama dengan 10 lah. Okay, dan 10 ni you kena input from user lah. And then after you dah masuk semua input to the user ke dalam array, so next step is to find the largest and smallest element of the array. Okay, so I hope you can nampak flow dia. Okay, so first step ini diberi dalam question, dia minta you fill in the blank saja. Okay, so blank kat sini adalah untuk define the method. Define the declare and define the method. So we declare the method as int.
Okay, why? Because dia kata 10 integers lah. Okay, int a equal to new int and the size is 10. Okay, so kita buat statement ni. The whole statement is to declare and define. Ataupun declare and create. Okay, declare and create. So, settle yang ini betul. Okay, and then dia kata sistem 2020 presenter number. So, ada 4 kat sini. So, you kena isi ICU untuk 4 lah. ICU untuk 4. Okay, so I dia I equal to 0, C dia I must be less than, tak ada equal A dot length will be equal to 10 lah, less than 10, and then the update is I plus. Okay, so masukkan dekat sini. Okay, while it looping, apa kita nak buat? So tugas kita nak masukkan data dalam array. Okay, so nak masuk data dalam array, ini instruction dia lah. So dah stated dekat sini instruction tersebut. Okay, so instruction ni akan masukkan data dalam boxes. Ada 10 boxes of array. Okay, ada 10 kotak untuk array. So masukkan kotak tu satu per satu lah. Setiap kali loop masuk satu sampai semua masuk. Okay, now to get the largest. Okay, so to get the largest and smallest, ada dua formula, sama ada nak pakai largest equal to A0. Tapi kalau nak pakai largest equal to A0, smallest equal to A0, make sure data ni dah masuk dulu. Jangan you declare ni dekat atas, tak boleh. Sebab data masih kosong. Data dah masuk baru you set. Ataupun kalau tak nak pakai tu, you boleh buat largest. Largest is equal to the smallest number lah. 99999. And then the smallest. Okay, smallest pula kita set sebagai nombor paling besar. Okay. Kalau tak nak pakai ni, boleh pakai yang sebelah ni. Either one. Jangan pakai dua-dua. Okay, and then for 4, untuk dapatkan largest tu, kenapa kita gunakan 4? Sebab kita nak check setiap satu ni. So 4 ni akan menggerakkan pada setiap satu box. Okay, so setiap satu box kita akan check kalau AI lebih besar daripada largest, okay, maknanya it remains lah. Kalau AI is greater than largest, so largest is equal. I want to ask you, is it correct or not? Betul tak ayat ni? Betul tak statement ni? Kalau dia lagi besar, kalau AI lagi besar daripada largest, kita tukar value largest. Betul tak? Betul ke tak? Betul. Okay, betul Okay, AI ni adalah value dalam kotak lah. Dalam kotak. Kalau value dalam kotak ni lagi besar daripada largest kita ni, yang kita set ni, so tukarkan dia. Largest akan ambil value dalam kotak tu. Okay. Dan kita boleh test untuk smallest juga. Kalau AI nombor ni lebih kecil daripada smallest yang kita set, so kita boleh change dia smallest to the AI. Okay, so dia buat dua-dua ni dalam satu menggunakan single if. Dia gunakan single if. Ni satu single if, bawah pun satu single if lah. Okay, and then dia print number is largest, number is smallest. Okay, so settle yang ini. Any question? Boleh faham? This one boleh faham? Boleh faham tak? Boleh sir. Faham. Orang yang biasa dia jawab, yang tak jawab ni faham ke tak? Malah faham tak? Faham, sir. Lepas ni jawab Amanda faham tak? Amanda? Faham, sir. Okay, lepas ni jawab jawab kuat-kuat. Faham. Okay, next question. Okay, so next question, write a method called biggest that takes 3 double values A, B and C then run the biggest value. Okay, maksudnya kalau dia kata takes 3 ni, maksud dia ada parameter. Dalam parameter ni ada double A, double B dan double C. Dia ada parameter. Okay, so nama method ni adalah biggest. Nama dia biggest.
And then bila ia akan ambil return dan dia kata return the biggest value. So the biggest value ni maknanya mesti dah double jugalah. Okay. So the method header dia adalah double biggest equal to in parameter double A, double B, double C. Okay, clear pada? Clear tak yang ni? Clear ke tak ni? Jawab sikit. Clear. Okay. So now the body, starting the body and close body. So start sini, close kat sini. Okay, so kita gunakan if statement. If A is greater than B and A is greater than C, so biggest value is A. Betul. Else if B is greater than A and B is greater than C, biggest value is B. Else, so selain daripada tu tak payah test lagi, biggest value is C. Okay, so dah habis if statement kat sini dah habis. Okay, tamat if statement and then it will return the biggest value. Dia akan return biggest value. So tak perlu call. Okay, you just create a method, define a method. Write a method called biggest. Masuk dekat sini kena write. Tulis. Write. So no need to call lah. Tak perlulah you nak panggil. Okay, last question. The following table shows the temperature. So ini temperature dia, semua bentuk integer. According to the above table, write a Java program that takes value from array temp. The program should return value for average temperature. Okay, maknanya kita nak buat satu method yang mana method tu akan return average. Akan return average. So kita kena buat satu method yang fungsi dia untuk cari average. Okay, tapi dia kata Java program that takes value from array temp. Okay, maksudnya ada satu array lah. Akan ada satu array combine with the method. Array tu combine with the method. Okay, array combine with the method. Okay, so macam mana nak buat? Okay, so maksud dia array mesti ada dalam main method. Siapa yang takes value array? Method yang akan takes value array. Method yang akan takes value array. Okay, so I'm going to show you with the coding supaya you mudah nampak dan faham. Okay, so apa step kita nak buat dulu Okay, macam mana kita nak buat array yang memanggil macam mana nak buat method yang memanggil array di dalam main lah. Okay, so first dalam main method mesti ada array lah. Okay, so adakah dia melibatkan import Java? Ada import Java tak dalam soalan tadi? Tak ke? Tak ada Cuba faham. Okay, so tak ada, kita tak payah import, kita just start with class. Okay, so now cikgu nak buat main method dulu. Okay, cuba buat main method dulu. So maksud dia dalam main method ni mesti ada array lah. So nak buat array mesti declare and define. Okay, so declare. Nak declare data type dia apa? Tengok soalan balik. Nak declare data type dia apa? Nak declare apa? Apa? Declare apa? Data type. Declare apa? Integer lah. So integer, the array sign and then bagi satu array name. Okay, so array name dia temp lah. Okay, let's say temp and then equal to apa dia punya size lah. Okay, so size dia berapa? Size dia berapa? Okay, dia tak perlu bagi tahu size tapi dia dah bagi value, so kita terus masukkan value tu. Faham tak? Kita terus masukkan value tu Okay, sekejap. Cikgu nak copy jap. Okay, so kita terus masukkan value dia dalam coding lah. So macam mana nak masuk value? Terus ni padam, letak ni. Okay,
Ini masukkan value dia 50, 44, 39, 53, 37, 46 dan 48. Okay. Masukkan value dia, jangan lupa semicolon. Okay, so we have done. Array dah ada dalam main method. Okay, so now kita buat kita punya method. Okay, so method kita untuk cari apa? Method kita untuk cari average. Maknanya nak cari average, kita kena panggil dia dan kita kena cari total dulu, lepas tu baru cari average lah. Okay, so kita namakan satu method untuk return an average value. So, average tu dalam double kan? Double. Okay, double ever ni maksudnya average. Okay, and then kita buat method header dulu. Okay, dia akan dapat value daripada atas lah. So, int dan value daripada atas tu adalah bentuk integer. Okay, dia akan panggil pada atas value tu. Okay, and then kita buat open and close braces. Okay, kenapa dia merah? Dia merah sebab bila kita return, dia return type, dia kena ada perkataan return nanti kat sini. Okay, so kita abaikan tu dulu. Okay, so now apabila you got the value ni semua hantar kat sini, so kita kena cari total. So nak cari total kena ada for lah. Okay, for int x equal to 0, x must be less than temp dot length. Okay, temp dot length and then x plus plus lah. Okay, kemudian okay, kemudian kita dapatkan total dulu. Total is equal to total plus apa? Total plus apa? Mesti plus value yang dalam box lah. Sekarang value dalam box ni kan. Ni kan. So nama dia apa? Kalau dalam ni konteks ni nama dia temp. So temp yang pertama lah. So mesti ada temp. Tapi tak perlu letak yang pertama. Kita just letak x. Sebab x tu akan merubah dia. Okay, x akan jadi 0, 1, 2, 3 according to the for ni. Berapa kali dia loop. Okay, kita naikkan sikit atas. Okay, so we have done. And then jangan lupa nanti kita kena return. Return apa? Total. Okay, so dekat sini dia keluar error sebab total ni kita tak declare lagi. Ini adalah accumulation. So every accumulation you kena assign total equal to 0. So you kena assign dekat atas 4. Okay, mesti assign atas 4. Double total equal to 0 lah. Okay. Okay, so baru tak ada error lah. Baru tak ada error. Okay, setakat ni faham? Setakat ni faham? Okay, so now kita nak call dia. Kita nak call, hantar semua value ni ke sini. Bila hantar ke sini, nanti dia akan proses dan return balik ke sana lah. Okay, so nak call, kena call by object. What is the class name? Pahang. Okay, Pahang besar. And then what is the object name? Vj, and then equal to new Pahang. And then the parameter sign. Okay, and then now you want to call. So kita boleh call dengan terus print lah. System.out.print. Kita nak print obj. Kita panggil dia terus dan terus print total. So obj kita panggil ever. Okay, kita panggil ever. Tapi ever ni hanya total. Okay. Dalam soalan nak print total tak? Dia tak cakap nak print total, dia nak print average. So tak payah print total. Okay, tak payah print total. So kita just call saja. Okay, ni mesti ada ni ada parameter, mana dalam ni mesti ada argument. So argument apa nak letak? Temp. Kita hantar keseluruhan ni. Semua kita hantar sekaligus maksud sini.
Temp. Okay, now to get the average, so mesti ada formula average. Double average is equal to obj dot ever m, okay, and then divide by, bahagi dengan semua total dia adalah temp.length. Okay, semicolon. So kita akan dapat value. Semua value ni dia dalam double, tak ada integer dan sebagainya. Ini integer. Okay. So kita boleh call, tapi sebelum call, make sure kita buat system.print. Okay, kita print average. Okay, print the average. Okay, so kita boleh check. Okay, so this one, it will return total. So this one will be integer. Temp length pun akan jadi integer. So kalau integer bagi integer, walaupun average ni dalam double, dia akan jadi integer jugalah. Dia akan jadi integer. Okay, tapi kita selamat sebab dekat sini total ni dah dalam integer, dalam double. So it will return a value with 0.0 lah kat sini nanti. Apa saja value dia akan 0.0 kan nanti. So kita selamat kat situ lah. Okay, so terus kita compile dan kita run lah. Okay, so kita run. Okay, so kita dapat 45 point something. So kita tengok logik tak? Okay, logik tak? I'm using my calculator. So calculator nanti kena bawa 50 tambah 44 tambah 39 tambah 53 tambah 37 tambah 46 tambah 48. So jawapan dia 317. And then kita divide by all the array length. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi 7 lah. Okay, tambah semua bagi 7. Sekejap. Tambah semua dulu. Sama dengan, lepas tu bahagi dengan 7. So 45.28571. Okay, so we got the same answers. Maksudnya jawapan ini tepat. Okay, jawapan ini tepat lah. Okay. Next question. Okay, setakat ni boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh sir. So cikgu bagi coding ni kat you all cikgu share. Dan cikgu akan share juga schema tu for you all. Cikgu save and share. Kita paste. Okay, mana dia punya ni? Okay, yang ni cikgu save dan cikgu bagi kat you all sebab kita dah go through all the questions, sudah betulkan mana yang kesilapan tu. So cikgu bagi kat you all soalan. Okay, mana? PH soalan. Okay. Okay. Kita cuba bagi kat you all nanti tengok. Okay, so next. Yesterday's question, soalan Selangor, soalan terakhir, betul? Betul tak? Betul ke tak?
Betul. Betul sir. Student saya seorang je ke? Yang lain mana? Betul sir. Betul kan? Betul sir. Semua jawab. Betul sir. Jawab dosa. Betul sir. Siapa tak jawab dosa, cepat. Jawab lagi. Betul. Betul sir. Betul sir. Betul sir. Betul sir. Okey, bagus. Okey, so kita tengok soalan yang terakhir, soalan Selangor. Semalam kita tak sempat jawab sebab soalan tu panjang. Cikgu tak nak tengok skema tu. Cikgu nak tengok soalan. KMS. Okay, this one. This is the question. Okay, ini skema. Tak nak skema. Soalan. Skema. Question. Okay, tak apa. Kita tengok kat sini. Okay, mana soalan dia? KMPK, KMPH, this one. Okay. Okay, last question. Lain semua dah discuss Yang ni saja Okay, right. Okay, this is question. Write a complete Java program with method name getMax. The program will read 10 positive numbers into the array name numbers and calculate the frequency of the highest number. Okay, so maksud dia kat sini buat satu method nama dia getMax. Okay, so method ini akan baca 10 positive number into array and then to calculate the frequency of the highest number. Okay, maksudnya kat sini dalam method tersebut, dalam method getMax ni dia akan baca lah. Ataupun boleh juga kita buat dalam main method dia create array, kemudian kita buat satu method nama getMax, so dia akan baca array tu akan hantar kepada dia dan dia akan baca dan dia akan cari frequency of the highest number. Okay, apa maksud frequency for the highest number? Okay, maksud dia dekat sini, let's say I give you a number, let's say ini satu number. Okay, ini kotak array lah. Okay, 5, 10, 5, 20, 15. Okay, what is the frequency of the highest number? Ni satu lagi lah, 20. Apa frequency for the highest number? Apa jawapan dia? Cepat. 3. Faham Mana 3 tu? 1, 2, 3. This is highest number kan? Ni highest number. So frekuensi dia apa? Ada 1, 2, 3. So jawapan dia akan keluar 3. Okay, so program ni macam tu lah. Okay, buat satu program. Okay, yang mana dia akan, kita namakan dia getMax. Okay, dia adalah array. Kemudian dia ada numbers dalam tu. Kemudian cari maximum numbers dalam tu. Dah dapat maximum numbers, cari frekuensi pula. Okay, sekarang ni faham? Sekarang faham tak? Apa kita nak buat? Faham. Okay, so now let's coding. Jom kita buat coding Okay. Okay, so cikgu akan tunjuk satu contoh yang mana cikgu letak array tu dalam main method. Kemudian max tu akan panggil array daripada main method pergi dekat getMax. Kemudian getMax tu akan proses
dan akan keluarkan maximum number. Kemudian dapat maximum number tu akan kembali kepada main method. Dekat main method kita akan cari frekuensi pula. Nampak tak flow dia? Yang pertama flow dia kita akan buat main method. So dalam main method ada array. Okay, ada array. And then kita akan get dia punya value lah. Get value of the array lah. Okay. Kemudian bila dah dapat ni, step yang kedua, kita akan hantar, kita akan call method with parameter dalam ni adalah array name. Kita hantar semua value ni tadi kat sini. Okay, dia hantar kat mana? Dia akan hantar ke nombor 3 iaitu define method. Okay, define method ni namanya adalah get max. So dia akan ambil, let's say kalau number dia adalah integer, int, array name lah. Apa-apa nama lah, variable name. Okay, so dia akan hantar value ni kat sini, dia akan cari max. Dia akan return max. Okay, dia akan return max. Kemudian bila dia dah return max, step nombor 4 pula. Okay, step nombor 4, dia akan find frequency from main method. Sebab ini untuk dapat max saja. So frequency main method mana kena buat satu if statement. So kita kena check sama tak dengan max. Kalau sama, kita akan buat accumulation tambah 1. Okay, really clear apa kita nak buat ni? Okay, tak apa, kita buat step by step. Okay. Okay, so the size is berapa? Size dia berapa? Size dia berapa guys? Size array berapa? 10. Nak buat array mesti tahu size dulu. Kalau tak bagi size, kena minta daripada user lah. Okay, so ada import tak? Ada tak import? Ada. Yalah, sebab nak masukkan 10 tu, apa data nak masuk dalam tu, so mesti ada import lah. Okay, ni step pertama. Kita dah buat import java.util.scanner. .util tinggal dot. Okay, so step yang kedua, kita create class. Okay, ini soalan Selangor. Okay, and then step yang ketiga, kita buat main method. Okay. Dalam main method kita kena create an array. Okay, so create an array. Apa data type dia? Kena tengok soalan. What is the data type? Dia kata read 10 positive numbers. Okay, so kalau 10 positive numbers maknanya kita boleh, kalau kita tengok kat sini, dia tak bagi tahu apa-apa. Tapi dia bagi tahu object name dia mesti sama macam ni. So kita kena ikut. Dan method kelas dia nama ni. So kena ikut. Cikgu tak boleh ubah jadi Selangor lah. So cikgu kena ikut. Okay, so cikgu kena ikut ni. Kena ikut kalau dia beri dalam soalan, kena ikut Jangan ubah. Ubah, hilang markah. Okey, ni diberi dalam soalan. Ada nama yang sama ni. Dia nak panggil sana pula. Cikgu kena ubah ni dulu Cikgu kena ubah dia supaya dia tak ganggu lah.
Okay, now dia tak ganggu Dia tak mengganggu dah. Oh, ada lagi. Kita tak nak panggil dia. Tak tidak kita panggil dia. Sekejap. Method array. Cikgu ubah dulu Cikgu ubah balik. Sebab tadi dia dah buat garisan tu. Okay, tak boleh. Tak apa, kita pangkah saja. Kita delete saja. Dah senang. Selesai. Okay. So kita tengok balik. Okay, kita ikut apa nama yang diberikan. Kita ikut MTD semua kita ikut lah. Ada lagi nama sama. Dah special array exist in the project, you cannot two classes. Maksud dia kat sini ada nama sama lagi, Selangor. Method array ni kot, delete. Remove. Okay, tengok ada lagi tak nama sama. Okay, dah clear dah. Okay, dah clear Okay, tak apa, dah clear. Sekejap Okay, tak apa, cikgu tukar nama lain lah Wah, tinggal 15 minit, kena laju sikit. Kenapa tak boleh ni? Apa hati, cikgu buat nama lain lah. Ni, buang balik, delete. Sekejap dia dah mula hang. Sekejap dia dah hang. Oh, dia sudah hang, patutlah. Okay, this is technical problem. Cikgu tak boleh nak buat apa-apa ni. Dia tak boleh bergerak. Takkan nak shutdown lagi. Okay, kita try last. Kita akhir. Okay, tak apa. Kita buat semula Sabar sabar. Bulan-bulan puasa ni kena sabar. Okay, cikgu ubah Cikgu tak nak ikut soalan tu sebab nanti dia duplicate nama So, import Java. Okay. Kemudian kelas Selangor. Okay, kita ikut step by step. Pertama sekali kita kena create array lah dalam ni lah. Okay, so kita create array. Cikgu bagi je nama array apa-apa Data type is integer. Okay, the size is soalan dia tentang apa 10 positive number saja Okay, so kita bagi integer num is equal to int, so the size is 10. So, okay, selesai. Integer num
equal to int size is int. Apa error kat sini guys? Apa error dia? New. Oh, new, sorry. New. Okay, settle. Okay, and then kita buat satu for untuk apa? Untuk kita masukkan data lah. X equal to 0. And then X must be less than num.length. Okay, kemudian X plus. Okay. And then now kita just masukkan data. Ni apa error ni? Error apa lagi ni? 11 error. Illegal start. Okay, ni kena dalam main method guys. Main method tak buat lagi. Okay, settle. Start buat main string out. Okay, sekarang ni baru kita masukkan data. So nak masuk data kena ada scanner lah. So kita buat satu scanner SC kat sini. Kat bawah main method ni. New scanner system.in. Okay. Okay. Now we can call dia. The SC tu kita boleh panggil. Okay. So kita masukkan num X is equal to sc.next int. Sebab semua tu dalam int. Okay, dah selesai masuk 10 data dalam ni. Okay, so now kita kena create satu method. Nak create satu method untuk panggil dia nanti. Nak cari maksimum. Method tu digunakan untuk cari maksimum. So kita akan gunakan int. Namakan dia sebagai getMax. Okay. Kemudian dia punya int getMax. Kemudian dia ada parameter int array lah. So array name ni kita boleh bagi nama num ataupun nama apa-apa. Okay. Okay. So kena ada return nanti. Okay. So kita nak dapatkan max. Kita kena gunakan for. Kita kena check setiap satu tu supaya kita tahu apa maksimum dia. So for int I is equal to 0. I must be less than num.length and then I plus plus. Okay. So for ni gunanya untuk dapatkan maksimum lah. So kita kena set satu value untuk max lah. Int max is equal to nombor yang paling kecil. Okay. Kemudian dalam ni kita boleh buat dia punya body. Dalam ni kita letak body dia. Okay, so dalam ni kita cari max. Kita buat perbandingan if max is less than num I. Okay, kalau dia kurang pada num I, okay, kalau kurang daripada num I, so kita akan change max is equal to num I. Okay, and then jangan lupa return max. Okay, return max ni. Okay, so kita dah siap untuk method untuk cari max. Kemudian kita akan panggil method cari max ni dalam untuk step yang seterusnya. Cikgu dah tunjuk tadi beberapa step. So main method kita dah buat, ada array dah buat, get value dah masuk.
Kemudian kita nak call method, kita belum buat lagi. Yang ketiga kita dah buat, return max dah buat. Okay, yang keempat kita nak call method dan panggil untuk cari frekuensi. Ini kita nak buat sekarang. Okay, kita nak panggil dia dekat dalam main method ni dan terus cari frekuensi lah. Okay, so kena ada for lah sebab nak check kan. Nak check dalam setiap boxes tu. So for, kita just copy saja ni lah, senang. Ctrl C, Ctrl Z, C, Ctrl V. Okay. So dalam ni mesti ada if statement sebab kita nak check sama ada dia true ataupun false. Okay, if nombor dalam ni adalah maksimum. Okay, if num I, I ke X lah, kat atas ni pakai X kan. If num X is equal to maximum. Macam nak tahu maximum, kena panggil dia lah. So kena buat objek. Kena buat objek dulu guys sebelum panggil dia. Cikgu buat objek kat sini Objek kena nama kelas. Selangor OBJ A equal to Selangor OBJ equal to new Selangor. Okay. Then baru boleh panggil dia gunakan Selangor tu. Selangor and then ada argument. So argument ni kita masukkan method name lah. So method name dia kat sini adalah num. Kita hantar semua. Okay, hantar semua. And then jangan lupa tutup sebab this adalah if statement. Open dan close lah. Okay. Okay, now selepas kita dah panggil dia, kita check Selangor dot apa? Selangor dot get max. Okay. So kita check dia. Okay, kalau dia equal, so kita akan buat frekuensi. Frequency is equal to frequency plus 1. Okay, dan kena assign frequency equal to 0 lah. Equal to 0, kena declare sekali int. Okay. Okay, so dekat sini ada error ni. Kenapa error ni? Get max num x equal to Selangor get max. Tengok error dia apa. Non-static method cannot get. Okay, reference from a static content. Okay, dia kata ini adalah non-static, so kita nak refer to a static content. Okay, kejap Kita cuba dulu Okay, cuba yang ni. Yang ni dia kata apa pula? Tak keluar error dia. Okay. Ini system .out.print. So kita akan print fret Q dan kita print ni kat luar C, kita letak kat luar. Ctrl V. Okay, so dekat sini ada sedikit error. Kita balik num x is it equal to get max.num. So kita panggil obj. Cikgu salah panggil tadi, patutlah. Okay, obj get max. Okay, so baru tak ada error Okay, so apa yang cikgu buat ni? Okay, kita create object obj. Okay, kemudian kita buat satu for, kita cari dalam box tu ada tak sama dengan max. Macam cikgu tunjuk ni tadi ni. Kalau jumpa yang sama, so count. So kalau jumpa yang sama, kira frekuensi dia.
kira frekuensi dia. Okay, and then paparkan frekuensi dia dalam main method. Okay, this is your main method. Ini method yang kita buat. Okay, so cikgu akan bagi coding ni kat you all untuk you all study coding ni. Okay, so I think that's all for today. Next, prepare untuk soalan daripada nak buat yang mana pula lepas ni? Negeri Sembilan Boleh as usual Boleh Boleh. tak? Boleh Boleh. So get ready. Yang ini cikgu bagi. Nanti kalau you tak sure, you boleh tanya sir lah. Cikgu bagi coding untuk you try. Dan coding ni tak ada user friendly. So kalau you nak faham apa nak masuk kena tengok. Mula-mula kena masuk dia punya 10 data dulu. Masuk 10 data. Okay, kemudian lepas masuk 10 data, dia akan cari berapa frekuensi lah. Okay, kalau nak try boleh try. Cikgu try kat sini. Okay, so bila you compile ni, dia empty macam ni, you kena masuk 10 data lah. Contoh 12, 12, 12, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 13, 13, 13, 13. So ada 10 data lah. So dia akan keluar ni dia keluar 0,00001. Ini jawapan yang ni lah. Cikgu salah letak. Patutnya dia akan keluar 5 saja. Dia tak payah keluar semua ni. Ini cikgu letak dalam loop sebab tu dia keluar semua. So kena pindahkan dia di luar loop. Ini masih lagi dalam loop ni. Ada ni cikgu tak padam. Sebab tu dia keluar. Okay, cikgu send balik. Okay guys, itu saja. Okay, jumpa lagi di masa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you, sir. 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 Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.